Assalamualaikum, what is up everyone? It's me again, Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang semua yang tengok video ni berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga happy-happy selalu. Jangan sedih-sedih, jangan stress. It's not good for your health. Trust me. True story. So guys, untuk video kali ni macam biasa masih lagi berkaitan dengan cerita seram. Tapi kisah seram ni memang bagi aku agak seram sikit man. Kalau korang nak tahu, jom. Macam biasa, my name is Gizri and this is The Story. Kisah ini terjadi pada sekitar tahun 2007. Berapa tahun? No. What sound was that? The freak. Right. Kisah ni terjadi pada sekitar tahun 2007. Berapa tahun dah tu guys? Memang agak lama. Berapa tahun korang kira lah, malas pula aku nak kira. So, pada waktu tu ada seorang lelaki yang bernama Zaf tau. Bukan Zaf tau, Zaf. Dia ni bekerja sebagai seorang perawat dalam kaedah Islam. Maksudnya dia ni merupakan seorang ustaz yang buat ruqyah apa semua tu. Pada suatu hari, Ustaz Zaf ni, dia telah mendapat satu panggilan dari sebuah kampung yang ada dalam Kuching ni. Kerana dikatakan ada beberapa orang yang ingin berubat dengan Ustaz Zaf. Salah seorang pesakit yang nak dirawat tersebut mengalami penyakit yang tak sembuh-sembuh. Agak lama jugalah kalau diikutkan. Pergi hospital cakap okey je, tak ada apa-apa. So sebab itulah keluarga ni cuba berubat dengan cara ruqyah pula. Mana tahu kan, kita just berusaha, Tuhan yang menentukan. So Encik Zaf ni Encik Zaf pula dah. Mana datang Encik Zaf? Ustaz Zaf. Ustaz Zaf. Ustaz Zaf ni telah memulakan perjalanan dari rumah dia pada malam tu pada jam 8.30 malam. Selepas dia selesai menunaikan solat isyak, dia pergi ke rumah tu bersama dengan seorang sahabat dia yang bernama Hafiz. So waktu tu diorang berdua ni pergi ke rumah keluarga yang meminta diubat tu dengan menggunakan kenderaan yang berasingan. Sebab kawasan Zaf dan juga Hafiz ni berlainan tempat. Seorang tinggal dekat utara, yang seorang lagi tu tinggal dekat selatan. Dipendekkan cerita, setibanya Ustaz Zaf dan Hafiz ni dekat rumah pesakit tadi tu, diorang ni pun dijamu dengan makanan dan minuman yang sedap-sedap. Tuan rumah tu layan diorang berdua ni dengan layanan 5 bintang lah kiranya. Alhamdulillah. Okey, lepas tu ada satu part ni tau, di mana Ustaz Zaf dan Hafiz diorang jadi terkejut gila. Memang terkejut guys. Mata diorang time tu terbeliak besar tau. Tapi dalam pada masa yang sama, diorang ni buat cool je kan. So pada malam tu, apa yang mengejutkan mereka berdua ni adalah diorang nampak pesakit yang mereka nak rawat ni memang berada dalam keadaan yang terlalu kurus. Memang kurus gila guys. Bukan setakat kurus je, badan pesakit ni agak sedikit bongkok dan muka dia memang sangat terlalu tua. Padahal pesakit tu baru sahaja berusia 19 tahun. Memang terkejut weh. Diorang nampak pesakit ni tua sangat. So selepas dia Ustaz Zaf dan si Hafiz ni menjamah sedikit makanan tu, diorang pun memulakan upacara ataupun rawatan ruqyah ni dengan membaca doa-doa ruqyah. Tapi guys, sebaik sahaja Ustaz Zaf ni hendak memulakan beberapa baris ayat ruqyah, lampu dalam rumah tu tiba-tiba berkelip-kelip. Buka, tutup, buka, tutup. Macam chips mo dah jadi ni. Kejap ada, kejap tak ada. Dan dalam keadaan gelap beberapa saat time tu, Ustaz Zaf dengan tiba-tiba part ni memang bagi aku seram gila. Memang seram gila man. Dah macam dalam filem horror dah aku dengar. Ustaz Zaf, dia pada waktu tu telah melihat satu sosok makhluk yang berambut panjang, di mana dikatakan keseluruhan anggota badan makhluk tu ditutupi oleh rambutnya dan seluruh badannya tu berwarna hitam. Risau pula aku dengar benda-benda macam ni. Aduh yai. Macam manalah aku terjebak dengan cerita-cerita hantu ni. Okey, kita sambung balik.
pada malam tu, Ustaz Zaf mengatakan yang posisi makhluk tersebut berada tepat di atas bahu pesakit yang dia rawat tu, sambil makhluk yang dia tengok tu sedang melihat ke arah Ustaz Zaf dengan renungan yang sangat tajam. Mata dia dikatakan berwarna kemerah-merahan. Menggelupur jugalah si Ustaz Zaf waktu tu. Yelah, kalau aku pun, aku turut pisang, Mat. Bukan setakat pisang je aku rasa. Mungkin dah jadi cokodok dah aku time tu. Tapi Ustaz Zaf ni dia maintain cool je tau, dan dia tetap meneruskan bacaan walaupun dalam keadaan lampu yang berkelip-kelip tu. Korang nak tahu tak, kejadian tu berlarutan selama hampir 1 jam. Memang lama, Mat. Lepas tu guys, Alhamdulillah, pesakit yang dirawat tu mulai muntah dan mula meminta makanan sebab dia rasa lapar. Mengikut cerita dari ibu dia, pesakit ni langsung tak makan apa-apa tau, kecuali dengan cara terpaksa, sehingga membuatkan tubuh badan dia menjadi semakin susut. Sebab itulah dia kurus guys. Selepas dia urusan Ustaz Zaf dan si Hafiz ni settle dekat rumah pesakit tu, apa lagi, dia orang pun minta diri nak berangkat pulang. Jam pada waktu tu dah menunjukkan pukul 11.15 malam. Dan dalam perjalanan pulang tu, tengah si Ustaz Zaf ni drive, dia tengah drive ni tau, tiba-tiba kereta yang dia pandu tu terus mati dekat sebuah perhentian bas berdekatan jambatan Sungai Lobakara. Nama tempat tu. Mana-mana yang tinggal dekat area Kuching ni tahulah tempat tu dekat mana. Dan jam pada waktu tu menunjukkan pukul 11.45 malam. Nak tak nak, Ustaz Zaf ni dia terus keluar tau untuk memeriksa kerosakan kereta dia, dan dalam pada masa yang sama juga dia cuba untuk menghubungi orang yang mungkin boleh diminta tolong. Tapi benda ni bagi aku standard guys. Okay, kalau tak bateri phone mati, line tak clear. Dua benda ni. So malam tu handphone Ustaz Zaf ni tak ada coverage. Okay, dia tak dapat nak call siapa-siapa. Pisang, Mat. Dia malam tu dah lah tempat tu gelap. Kereta pun jarang lalu kalau dah nak tengah malam kan. Uish. Dan dalam keadaan macam tu, sedang si Ustaz Zaf ni kira dah mati akal dekat situ, tiba-tiba dia macam terlihat ada satu kelibat putih berdiri tepat di jambatan berhadapan perhentian bas yang dia berhenti tu. Dan mengikut apa yang si Ustaz Zaf ni bagi tahu, sosok putih tu macam kakak cantik guys. Korang tahu kan, dengan rambut dia yang skala 5 tu, aduh seram mat. Apa yang jadi lepas tu, kelibat tadi tu dikatakan semakin mendekati Ustaz Zaf. Dia datang dekat dan terus dekat. Korang nak tahu tak macam mana? Si kakak cantik ni dia terbang sambil ketawa, dengan kainnya yang panjang, macam tu lah. Pada waktu tu dia menatap muka Ustaz Zaf ni dengan mukanya yang buruk dan matanya yang berwarna putih. Korang bayangkan lah macam mana muka dia ni guys. Ada lagi, okay, bukan setakat tu je. Kuku kakak cantik ni dikatakan sangat panjang guys. Okay, ini apa yang menurut Ustaz Zaf. Time si kakak cantik ni terbang meluru ke arah Kak Zaf. Kak Zaf pula dah. Mana datang Kak Zaf? Tadi encik, sekarang kakak. Aduh ya. Ustaz Zaf. Ustaz Zaf. Time si kakak cantik ni terbang meluru ke arah Ustaz Zaf. Ustaz Zaf pada waktu tu dengan sedaya upaya, dengan keberanian yang dia ada, dia terus membaca surah-surah ayat suci Al-Quran. Dan dengan tak semena-menanya, si kakak cantik yang terbang tadi tu terus hilang gaib. Pergi mana entah. Okay, balik rumah kot. Sebab panas kan. Dan pada waktu itulah Ustaz Zaf ni yang berada dalam keadaan yang ketakutan terus masuk ke dalam kereta dia dan cuba menghidupkan kereta dia semula tau. Alhamdulillah, kereta dia dapat dihidupkan. Nak tunggu apa lagi dekat situ kan. Dia pun terus cuba untuk memulakan perjalanan semula dalam keadaan yang ketakutan dan tak tentu arah tu. Tapi guys, ada tapinya lagi tau. Belum habis lagi. Time Ustaz Zaf ni cuba untuk menekan pedal minyak kereta dia tu kan, masalahnya kereta dia tak jalan man. Memang tak jalan. Dia cuba tekan pedal tu sehabis mungkin, tapi kereta dia tetap tak jalan-jalan. Lepas tu, time dia tengah cuba untuk menekan tu kan, cuba untuk jalan tu, dia pun tengoklah ke arah cermin kereta dia. Dan part ni tak manis, Mat. Memang tak manis. Kakak cantik yang mengganggu dia tadi tu, member relax je tau, tengah bersila panggung duduk belakang kereta dia. Korang bayangkanlah. Bila dah jadi macam tu, Ustaz Zaf pun manusia juga macam kita guys. Bukannya Spiderman, okay? Mestilah ada sikit perasaan takut tu bila dah tengok kejadian yang macam tu. Apa lagi, dia dengan segera terus menutup semua cermin kereta dia, tawakal, dan time tu dia baca surah-surah ayat suci Al-Quran. Dan lepas tu, kakak cantik ni dia masih lagi ketawa tau, mengilai-ngilai. Aku tak tahulah apa yang kelakar sangat sampaikan si kakak cantik ni ketawa
ketawa dengan kuat. Dan akhirnya, Alhamdulillah, sekali lagi, Ustaz Zaf dapat melepaskan diri dari kakak cantik tu. Setibanya Ustaz Zaf ni di rumah, dia terus mengucapkan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah melindungi dia dari kejadian tadi. Dan bila Ustaz Zaf ni ceritakan balik kejadian pada malam tu kepada sahabat dia si Hafiz ni, yang teman dia pada malam tu kan, rupa-rupanya Hafiz cakap yang tempat dia berhenti malam tu sebenarnya memang dah ramai orang jumpa dah dengan benda ni. Okey, kira kawasan tu memang kawasan yang agak keras. Memang tempat dia guys. Kesimpulannya, apa yang terjadi pada Ustaz Zaf malam tu merupakan perkara yang dia akan ingat sampai bila-bila. Yalah, seramat face to face jumpa tu. Bukannya kita dengar bunyi, ni face to face secara live tau dia tengok. Dan persoalannya guys sekarang ni, kenapa kakak cantik ni bila kita dengar kan, dia mesti nak gelak. Dia mesti ketawa. Kenapa tak pantun ke syair ke? Aku pun hairan jugalah. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk cerita kita malam ni. Terima kasihlah dekat korang yang sudi meluangkan masa korang untuk menonton video ni sampai habis. Thank you so much. Sila like dan share video ni kalau korang suka dengan kisah-kisah seram yang macam ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, on bell notification tu sekali. Sebab kita akan buat banyak lagi video-video yang seram-seram, yang misteri, true crime pada masa yang akan datang. Dan kepada korang yang belum lagi join membership, ambil kesempatan boleh je join membership Geng Burung Hantu. Kita dah ada guys, RM5 saja sebulan tau, untuk support aku. That's it. Thank you so much, and I'll see you guys again in the next video. Peace.